Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kelas pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan satu tajuk kecil tetapi merupakan perkara yang besar di dalam solat. Okey. Walaupun tajuk ni kecil, dalam buku teks korang memang kecil lah tajuk ni. Tapi sebenarnya bila dalam solat, apabila kita terlupa ataupun tertinggal sunat ab'ad, makanya kita kena melakukan sujud sahwi. Itulah tajuk dia pada hari ni, iaitu sujud sahwi. Okey. Apa yang dimasukkan dengan sujud sahwi? Sujud sahwi ni pengertiannya, sujud sahwi, dua sujud yang dilakukan di hujung solat kerana lupa atau berlaku sesuatu kesilapan dalam solat. Nampak? Maksudnya sujud sahwi ni dia berlaku maksudnya sebelum kita bagi salam. Selepas kita baca tayat akhir fil alamin innaka hamidun majid, maka kita kena sujud sahwi, sujud sebanyak 2 kalilah. Dan ada bacaannya, kita akan tengok sebentar lagi. Okey. Dan sebab-sebab melakukan sujud sahwi. Jadi kita tengok sebab melakukan sujud sahwi. Okey. Yang pertama, meninggalkan salah satu sunat ab'ad, sama ada sengaja ataupun tidak. Maksudnya kita tertinggal salah satu daripada sunat ab'ad. Okey, sunat ab'ad ni banyaknya pada tahiyat awal dan juga pada doa kunut. Nanti kita akan tengoklah berkenaan sunat ab'ad ni. Okey. Kemudian melakukan perkara yang membatalkan solat dalam keadaan terlupa. Nampak? Okey. Yang ketiga, memindahkan rukun qauli dari tempatnya, sama ada qauli itu rukun sunat ab'ad ataupun sunat hayat. Okey. Yang keempat, syak bilangan rakaat, rukuk ataupun sujud. Maksudnya kita terlebih rakaat ataupun kita terlebih rukuk. Ada mana tahu ada orang yang terlupa kan. Itu lain kes lah untuk orang terlupa. Okey, terutama orang tua. Sebab itulah ketika solat ni kita kena bagi fokus, 100% fokus, dan kita tak boleh fikir benda lain. Bila kita banyak berfikir benda lain dalam solat, makanya itu yang menyebabkan kita akan terlupa, tertinggal dan sebagainya. Okey. Jadi kita akan lihat pula bacaan ketika sujud sahwi. Okey. Jadi kita akan lihat bacaan ketika sujud sahwi. Ingat sujud sahwi ni dia berlaku apabila kita terlupa ataupun tertinggal. Dia tak semestinya kita kena buat sujud sahwi ni. Dia akan jadi berlakunya sujud sahwi ni bila kita terlupa atau tertinggal sunat ab'ad. Okey. Jadi ini ialah bacaan dia. Okey, ikut ustaz kita akan baca sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yashu. Okey, sekali lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Okey. Kemudian selepas habis kita baca, kita akan duduk balik tayat akhir. Habis sujud 2 kali tu, kita akan duduk tayat akhir dan terus bagi salam. Apa pentingnya sujud sahwi ni? Dia sujud sahwi ni sebenarnya tujuan utamanya ialah apabila kita terlupa tu, sebagai kita ganti baliklah tanda kita minta maaf. Ialah dah terlupa kan, nak macam mana. Okey. Kemudian kena ingat, kita ni sentiasa diganggu oleh syaitan dan iblis. Sebab itulah ketika solat pun syaitan dan iblis tu akan datang dalam keadaan berbagai cara. Kadang dia bisik kat telinga kita, dia buat kita teringat. Kadang dia saja je dia nak bagi kita, dia akan kacau kita walaupun kita tengah solat. Nampak? Dan apabila kita terlupa, waktu tu lah syaitan dan iblis ni melompat-lompat seronok. Dia kata, aku dah berjaya kacau dia ni. Bagi contoh Dan apabila kita melakukan sujud sahwi tu, maka menangis mereka. Nampak? Yalah, dia orang dah kacau dan dia orang berjaya, tapi kita sujud sahwi. Maksudnya kita beri penghinaan kepada syaitan dan iblis ni.
kerana ganggu kita ketika solat. Sebab itulah pentingnya sujud sahwi ini. Okey. Jadi itu saja kelas kita untuk minggu ini. Baik. Dan sedikit nasihat daripada ustaz. Okey. Seperti mana yang kita tahu sekarang ni, kamu pun dah tahu kan, Kelabang contohnya, Medan Kelabang Restu sedang PKPD dan insyaAllah dia bakal berakhir lah. PKPD tu tak lama lagi. Okey, dan ustaz nak minta supaya pelajar-pelajar ni teruskan usaha. Sebab sedia maklum, kita tengok sebagai contoh, kita punya frontliner ataupun doktor-doktor sedang berjuang. Mak ayah kamu sedang berjuang, walaupun sedang dalam keadaan PKP, dan ada setengah ibu bapa yang tidak bekerja disebabkan ialah kehilangan tutup ataupun syarikat tutup, sebagainya. Jadi kamu sebagai seorang pelajar, jangan kata ustaz, saya sebagai seorang pelajar, apa yang saya kena buat? Inilah maksudnya, kamu kena belajar. Sebagai seorang pelajar, kamu kena belajar, teruskan menimba ilmu. Itulah perjuangan kamu sekarang ini. Faham? InsyaAllah dengan berkat perjuangan kamu ni akan berbuahkan hasil suatu hari nanti. Dan ustaz doakan supaya semua anak murid ustaz dan bersama keluarga dalam keadaan sihat. Dan insya-Allah kita akan bertemu di kelas yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.